Hai, Assalamualaikum. Saya daripada Kumpulan 11 mewakili ahli kumpulan saya membentangkan poster kami yang bertajuk Migrasi dan Cabarannya. Baiklah, migrasi secara umumnya bermaksud perpindahan daripada suatu tempat ke suatu tempat yang lain. Manakala migrasi antara negara pula bermaksud perpindahan penduduk merentasi sempadan asal kepada suatu tempat yang melibatkan ruang dan masa. Okey, bagi cabaran ekonomi yang akan berlaku sekiranya terjadi migrasi antara negara ini ialah perebutan kawasan. Jadi negara yang stabil ekonominya akan menyebabkan imigran-imigran ini tertumpu untuk memenuhi di kawasan tersebut. Jadi perkara ini akan menyebabkan berlakunya persaingan bagi penduduk asal itu dan imigran-imigran yang akan datang untuk memenuhi kawasan tersebut. Jadi hal ini akan menyebabkan berlakunya perebutan kawasan dan akan menimbulkan kawasan setinggan yang disebabkan oleh kepadatan suatu kawasan itu sendiri. Cabaran migrasi dalam konteks sosial terbahagi kepada dua, iaitu perbezaan bahasa, budaya dan agama. Dalam konteks bahasa, imigran sukar untuk bertutur dalam pelbagai bahasa. Hal ini menyebabkan aktiviti harian mereka terganggu. Poin yang kedua ialah sumber tenaga yang berlebihan. Kedatangan imigran ke sesebuah negara menyebabkan sumber tenaga yang berlebihan dan menyebabkan pengangguran di sesebuah negara itu semakin meningkat. Okay, saya menerangkan tentang cabaran politik. Apabila ramai imigran yang berkumpul hanya tertumpu di sebuah kawasan, maka bilangan imigran mampu mewujudkan satu komuniti yang boleh mendorong kepada pergerakan revolusi di kawasan tersebut. Hal ini akan mendorongkan mereka untuk berlakunya perebutan kawasan di kawasan itu. Dan seterusnya, dasar kerajaan. Dasar kerajaan tidak mampu melaksanakan dasar yang diketengahkan kerana terlampau ramainya imigran. Sebagai contoh, dasar kerajaan untuk membasmi kemiskinan. Kerajaan tidak mampu untuk membasmi kemiskinan kalau kawasan tersebut terdapat ramainya imigran. Terdapat beberapa faktor migrasi. Yang pertama ialah peluang pekerjaan. Malaysia mempunyai banyak peluang pekerjaan tetapi kekurangan tenaga buruh. Oleh itu, Malaysia terpaksa mengimport tenaga buruh daripada Filipina untuk memenuhi peluang pekerjaan yang sedia ada di Malaysia. Faktor migrasi yang kedua ialah arahan majikan. Sebagai contoh, negara Filipina kekurangan tenaga profesional. Oleh itu, mereka menghantar beberapa orang untuk mempelajari kemahiran dalam pelbagai sektor di negara mereka. Faktor ketiga pula adalah kemudahan asas. Seperti yang kita tahu, di Malaysia banyak kemudahan asas yang disediakan dari segi perhubungan, pengangkutan, telekomunikasi dan sebagainya. Ini telah menarik perhatian rakyat negara luar untuk datang ke Malaysia kerana ingin menikmati kemudahan semula jadi seperti jalan pengangkutan, perhubungan, telekomunikasi dan sebagainya. Perjaringan pengangkutan dan perhubungan ini memudahkan mereka untuk pergi ke destinasi dari satu tempat ke tempat lain, manakala telekomunikasi pula memudahkan mereka untuk berhubung antara sesama lain, mencari informasi dan sebagainya. Faktor keempat pula adalah dasar kerajaan. Kerajaan telah melaksanakan beberapa dasar bagi memajukan pembangunan negara. Seperti yang kita tahu, di Malaysia banyak kekurangan tenaga buruh dari segi perkhidmatan, dari segi perindustrian dan sebagainya. Jadi, kerajaan telah melaksanakan dasar iaitu mengimport pekerja dari negara luar untuk bekerja dalam sektor pelbagai sektor di negara kita seperti perkilangan, perindustrian dan sebagainya. Saya akan menerangkan positif migrasi masuk ke Filipina, mengurangkan kadar kemiskinan apabila pelancong masuk ke Filipina mereka akan bekerja di Filipina. Begitu juga dengan Malaysia. Dari situ kadar pengangguran akan berkurang. Kemudian apabila kadar pengangguran berkurang, kadar kemiskinan juga turut berkurang kerana kadar guna kerja meningkat. Beban hutang pula, apabila banyak aliran wang masuk ke Filipina, maka ekonomi mereka akan meningkat dan pengaliran wang masuk akan meningkat dan beban hutang akan berkurangan. Peningkatan sumber tenaga buruh. Sumber tenaga buruh ni berlaku apabila pekerja di Filipina berhijrah ke Malaysia contohnya. Mereka mampu mempelajari kemahiran baru seperti pembangunan dan lain-lain. Apabila mereka sudah mahir membangunan itu, mereka akan berhijrah semula ke tempat mereka dan akan mengajar kemahiran yang mereka pelajari kepada pekerja-pekerja mereka. Akhirnya mereka mampu membuat bangunan-bangunan sendiri, bangunan-bangunan besar, dan juga pembangunan terus meningkat dan juga menarik pelabur-pelabur untuk melabur di situ. Akibatnya pembangunan terus meningkat dan taraf hidup mereka juga meningkat.
Hasilnya mereka mampu memberi pendidikan secukupnya kepada generasi baru mereka dan mampu menaikkan taraf hidup mereka di masa akan datang. Terdapat pelbagai kesan negatif apabila berlakunya migrasi antarabangsa. Contohnya remittance, iaitu kiriman wang. Apabila seseorang itu bekerja di dalam sebuah negara, mereka akan mengirim dan menghantar wang kembali ke negara asal mereka. Seterusnya menyebabkan pengaliran wang keluar daripada negara tersebut. Mari kita lihat data ini. Menurut Carta Pengaliran Wang Masuk ke dalam negara pada tahun 2009, India telah mencatatkan nilai yang tertinggi iaitu sebanyak 49.256 juta dolar Amerika. Manakala, negara Belgium pula mencatatkan pengaliran wang masuk yang terendah iaitu sebanyak 9.525 juta dolar Amerika. Seterusnya adalah brain drain atau lebih dikenali sebagai satu fenomena di mana sesebuah negara itu kehilangan tenaga mahir mereka. Misalnya kita lihat di dalam negara Filipina, Philippine Airlines kehilangan hampir 80 orang atau 20% juruterbang kerana mereka lebih tertarik dengan prospek dan gaji yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat lain di luar negara. Berlakunya masalah sosial. Masalah sosial boleh berlaku disebabkan para pekerja dari luar, contohnya Filipina, mereka mengambil dadah untuk memberi tenaga kepada mereka. Apabila mereka mengambil dadah, mereka dapat melakukan kerja dengan lebih masa dan lebih bertenaga. Okey, apabila migrasi berlaku di sesuatu negara, sudah tentu pertambahan penduduk di sesuatu negara itu akan bertambah. Apabila pertambahan penduduk bertambah, ini akan menyebabkan kawasan perumahan bertambah dan sekaligus menyebabkan peningkatan kepada harga tanah. Kesan negatif seterusnya, migrasi telah memberikan impak kepada keluarga. Sebagai contoh, apabila isteri merantau, si suami terpaksa mengambil alih tanggungjawab si isteri untuk menjaga anak. Perkara ini telah menyebabkan ketidakseimbangan dalam perkahwinan. Baiklah, secara ringkasnya, setiap migrasi yang berlaku di dalam sebuah negara terpaksa berhadapan dengan pelbagai cabaran dan akhirnya memberikan kesan positif dan negatif di dalam negara-negara yang terlibat. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum.